Datuk Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, penerima pencen terbahagi kepada dua kategori, iaitu pesara dan juga penerima pencen terbitan. Sehingga September 2014, jumlah pesara dan penerima pencen terbitan ialah seramai 591,845 orang, iaitu 431,710 orang pesara dan 160,135 penerima pencen terbitan. Sementara itu, bilangan penerima pencen pesara dan juga penerima pencen terbitan mengikut pencen bulanan adalah seperti berikut. 28,170 orang menerima pencen bulanan kurang RM250. 69,543 orang menerima pencen bulanan antara RM250 hingga RM499,99 sen. 151,734 orang menerima pencen bulanan antara RM500 sehingga RM999,99 sen. 304,566 orang menerima pencen bulanan antara 1,000 hingga RM2,099. 32,167 orang menerima pencen bulanan antara 3,000 hingga 4,999 dan 5,665 orang sahaja yang menerima pencen bulanan RM5,000 dan ke atas. Demikianlah pengorbanan dan nilai cinta anggota kerajaan kepada negara. Yang Amat Gopeng. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Menteri. Saya lihat dalam jawapan tersebut ada lebih kurang 120,000 pesara yang menerima pencen kurang daripada RM500 sebulan, iaitu satu tahap yang lebih rendah daripada paras garis kemiskinan Tegar. Saya ada dua isu berkenaan dengan pencen ini. Yang pertama, khususnya kepada mereka pesara GLC yang diswastakan, misalnya TNB, Telekom dan Pos, di mana semasa penswastaan pesara tersebut tempoh perkhidmatan yang singkat dan mereka menerima pencen yang agak rendah sehingga hari ini. Ada yang di antara 150 hingga 200 ringgit sebulan. Jadi menjelang belanjawan 2015 ini, adakah kerajaan akan menetapkan pencen minimum khususnya sekurang-kurangnya di tahap paras garis kemiskinan untuk kesemua penerimaan pencen yang kurang daripada RM820 ini, bukan setakat di mereka dalam perkhidmatan tetapi mereka di GLC, bekas GSC. Yang kedua, ini bukan dengan pencen veteran Angkatan Tentera Malaysia. Saya mendapati bahawa pencen yang diterima oleh veteran ATM lama berbeza dengan veteran yang baru saja bersara. Dan sebagai contoh, pegawai Warren yang pencen pada tahun 1991 menerima pencen sebanyak RM1,200. Tetapi mereka yang pencen sekarang dapat pencen 2 kali ganda apa yang diterima sebelum ini. Adakah kerajaan akan selaraskan penerimaan pencen ini mengikut tempoh perkhidmatan dan juga tanggungjawab yang dipikul semasa bersara? Sekian. Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih di atas soalan ini. Yang pertama, untuk pesara yang masuk GLC, terutama Telekom dengan Tenaga, kita telah naikkan berkali-kali. 1 Oktober 2001, pencen mereka hanya 180 ke 280. Kemudian 1 Januari 2009, kita naikkan daripada 280 ke 720. Kemudian jatuh Januari 2012, pencen minima dinaikkan daripada RM720 ke 820 dengan syarat mereka berkhidmat 25 tahun. Tetapi bagi mereka yang berkhidmat singkat,
mereka telah pun menerima ganjaran yang sewajarnya semasa mereka diberi tawaran dulu. Saya masih ingat ada tawaran yang dikeluarkan ialah di antaranya sama ada mereka ingin kekal di jawatan berpencen ataupun menyertai GLC dengan kenaikan, 3 kenaikan dan juga lain-lain lagi imbuhan yang diberikan. Sebab anggota kerajaan ini mereka terpaksa bekerja dalam bandar dan mereka tidak mungkin boleh memiliki rumah. Kerani tidak mungkin boleh memiliki rumah di bandar dan mereka mungkin mampu di pinggir bandar, dan pinggir bandar yang mempunyai tawaran rumah yang murah ialah Prima. Jadi kehadiran Prima boleh menyelesaikan perkara ini, tetapi kalau kita buat permohonan terbuka, mungkin juga anggota kerajaan tidak layak berbuat demikian. Kita kena lihat pengumadan pegawai kerajaan ini luar biasa. Dalam keadaan mereka yang lain berada dalam sektor swasta, mendapat pendapatan yang cukup lumayan, tetapi anggota kerajaan terpaksa bekerja dan memberi sumbangan berdasarkan gaji yang mereka dapat. Ya. Jadi sedang mempertimbangkan supaya mereka mendapat keutamaan dalam perumahan Prima. Walaupun bagaimanapun terserah kepada pihak yang berhormat Perdana Menteri untuk memaklumkannya nanti. Kemudian yang keduanya, bagi mereka yang punya pendapatan 750 sehingga 3,000 di bawah SPMB layak mendapat rumah besar rakyat. Memang layak. Sama ada layak ini mendapat keutamaan, sudah pasti mereka akan diberi keutamaan yang berhormat daripada Mersing yang sekarang menjadi pengurusi SPMB. Saya percaya prihatin tentang perkara ini supaya pegawai kerajaan yang mempunyai kadang-kadang pengajian, kelulusan yang sama seperti mereka yang lain di pihak swasta, tetapi mereka masih berada di pendapatan yang demikian rupa dan mereka boleh jatuh miskin. Yang ini tak boleh berlaku di pihak swasta, sebab swasta ni makin tua kadang-kadang makin kaya. Tapi pegawai kerajaan sudah tua sekejap dan terus jadi miskin tegar, ataupun daripada yang tinggi kepada sederhana ataupun yang sederhana kepada miskin. Jadi berdasarkan kepada perkara-perkara tersebut, sudah pasti mereka harus diberi keutamaan dalam beberapa program untuk mereka memiliki rumah di kemudian hari. Terima kasih. Cukup lah, Yang Amat. Pendek. Ya, sila Yang Amat. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Terima kasih kepada Menteri. Saya ingin bertanyakan Menteri berkaitan dengan Akta Penyelesaian Pencen yang di bawah Seksyen 4/4 telah menghalang mana-mana balu ataupun anak-anak yang suaminya yang menerima pencen ini meninggal, tetapi meninggal selepas 20 tahun pencen. Kalau selepas 20 tahun pencen, maknanya kalau dia ada isteri, isteri itu tidak layak mendapat pencen terbitan. Jadi ini telah menjadi satu masalah kepada ramai pensioner, dan jadi mereka pun, isteri-isteri mereka pun takut nak kahwin dengan pensioner ni. Jadi saya ada satu kes di Sepang tu, nama dia Adam bin Sulaiman, seorang pegawai polis yang berpendapatan rendah. Isteri dia mati tahun 2004, dia pencen 81. Lepas tu dia kahwin kali kedua tahun 2005. Sekarang ni dia tak dapat pencen kalau sekiranya dia mati. Jadi ini melibatkan ramai isteri-isteri yang dalam kategori ini. Jadi saya harap kerajaan mungkin boleh fikirkan perlu pindaan kepada Seksyen 4 ini. Ataupun macam mana langkah yang untuk menolong balu-balu ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Yang Di-Pertua kerana prihatin kepada kawan-kawan yang bertanya soalan. Ya. Tapi kadang-kadang mereka tak prihatin pada speaker dan sebagainya. Jadi kalau itu kita biarlah sentiasa prihatin di antara satu dengan lain. Ya. Jadi Yang Berhormat, soalan Yang Berhormat saya akan jawab secara bertulis dan minta Yang Berhormat untuk berucap dalam ucapan belanjawan ini berhubung dengan pencen. Saya juga dirujuk dalam banyak kes yang sama, kes yang sama berhubung dengan perkara ini. Tetapi kerajaan telah dengan perkara ini. Tetapi kerajaan telah memberi kelonggaran sebenarnya kepada balu bekas isteri
yang dulu kalau mereka berkahwin, mereka tak dapat pencen. Sekarang mereka berkahwin, mereka dapat pencen. Dan ada yang kes yang dia berkahwin 3 kali, saya tak pasti. Dan dia mungkin layak dapat 3 pencen. Ya. Kahwin yang ini sekejap mati, lebih kurang macam tu lah kan. Dia bila suami meninggal, jadi dia layak dapat pencen. Lepas tu mungkin dia digemari, kahwin lagi. Lepas tu mati lagi. Kahwin lagi, mati lagi. Apakah dia mendapat 3 pencen dan sebagainya. Hak yang tu kerajaan sudah memberi kelonggaran. Walaupun suaminya meninggal dunia, dia boleh kahwin. Dulu tak boleh kahwin. Kalau kahwin hilang pencen. Jadi mereka terpaksa kahwin-kahwin curi di Thailand dan sebagainya. Jadi sekarang ni tak perlu lagi. Boleh kahwin secara terbuka. Dan yang berhormat pun boleh kahwin dengan terbuka dengan balu-balu. Janda-janda yang berpencen, dia masih layak untuk mendapat pencen suaminya. Ya? Jadi tentang kehalangan tersebut, yang berhormat boleh bawa dalam ucapan belanjawan nanti. Dan untuk kes yang khusus ni saya akan jawab secara bertulis. Arau berapa pencen ada? Arau ada berapa pencen? Saya tidak perlukan pencen siapa sebab saya sendiri boleh berdikari, dan kalau ada pun pencen saya akan sedekahkan kepada rakyat jelata.